bahawa pada ketika peristiwa berdarah Felda Lubuk Bawah itu, saya berada di tempat kejadian. Masa tu saya budak sekolah. Jadi saya masa tu duk kayuh basikal. Orang Kedah panggil kayuh gerek. Duk kayuh gerek, duk tengok pilihan raya kecil Padang Terap masa tu. Jadi semua orang main ni. Daripada Terengganu mai, Kelantan mai, semangat nak main ke Felda Lubuk Bawah. Orang Lubuk Bawah masa tu banyak kuat orang UMNO lah. Mak saya pun orang UMNO. Kuat UMNO lah pada tu. Jadi saya masa tu duk seronok tengok depa gantung bendera parti ni. Jadi saya duk kayuh gerek tu, duk tengok parti ni. Bila saya pergi dekat tempat PAS ni, dia kata, mu jangan duk buai-buai ni bendera kami bunuh mu. Dulu semangat dia lain macam dia orang nak ni lah. Jadi pada ketika itu memang tegang. Pada ketika itu saya nampak macam saya ni budak-budak pun saya jadi takut. Saya tengok depa main pun depa tak sembahyang di masjid dalam kampung ni. Depa sembahyang dalam hutan getah. Depa tak sembahyang sebab itu bagi depa sembahyang di masjid kerajaan ni tak boleh depa. Depa sembahyang dalam hutan getah ya kalau hari Jumaat pun. Ni kisah benar ni. Jadi pada ketika itu juga saya duduk tengah kayuh gerek tu, saya tengok ada pemuda UMNO bergaduh dengan pemuda PAS dekat simpang tu. Jadi kat depan sekolah tu. Jadi saya tengok mereka duduk bergaduh pasal sambung tali lah. Bukan pasal apa-apa, sambung tali. Tali kita punya kain rentang tu kan. PAS dengan UMNO betul bersambung tu. Jadi pemuda UMNO kata, hampa buka balik, jangan duduk sambung-sambung ni. Kita ni bukan pergi cari tali ikat tempat lain. Dia lebih kurang macam tu lah saya tengok. Dia start bergaduh kat situ lah. Yang PAS ni pula pergi ambil naik pokok, dia tarik balik lah, pergi gantung tempat lain. Sampai kat jalan kat depan tu saya tengok PAS ni dia tendang tin yang ada logo Barisan Nasional tu. Tiba-tiba dia jatuh. Dia tendang tin Barisan Nasional, dia jatuh. Bila dia jatuh, geng-geng pemuda UMNO gelak lah. Saya kenal semua. Tu abang-abang lah ya. Bila saya dah lari ke belakang sana, saya dah rehat sekejap kat belakang tu, saya patah balik. Sebab saya dah nak patah balik tu sebab saya nak ambil basikal saya ni. Jadi masa tu saya FRU dah ada dah. FRU dah sampai, dah bagi arahan dalam masa berapa minit mesti kawasan ni clear. Saya cepat-cepat ambil gerek saya ni. Jadi tujuan saya menceritakan ni bukan apa. Kita duk tengok sekarang ni keadaan negara kita ni dah keluar dah macam-macam, hingga nak buat perkara-perkara yang boleh bergaduh sesama Islam kita ni. Kita ekstrim kan. Yang dulu ni dah berlaku dah. Pasal depan mata saya berlaku. Saya takut sebab kita dah menghalalkan darah sesama Islam. Kita takut. Sebenarnya dalam perjuangan kita kena faham siapa musuh kita, siapa yang kita nak lawan, siapa sampai kita nak berbunuh ni kan. Sesama Islam. Saya tengok dulu punya, bila saya ingat balik kejadian tu, saya kata memang saya takut. Sekarang ni kita takut sesama kita berbunuh kerana masalah yang orang kata macam ni parti je. Menyemarakkan kebencian. Kebencian. Jadi atas sesuatu perkara yang belum sahih pun. Betul. Itu yang boleh cerita pasal trauma tadi. Jadi saya lepas tu dekat sebulan saya tak boleh dengar kereta bunyi van ke belakang saya jadi macam saya takut nak pergi sekolah ni. Kita jadi macam, sebab kita dah nampak macam mana suasana. Van datang, buka pintu, bawa keluar besi, bawa keluar parang, bawa keluar kerih kan. Masa tu jadi saya masa tu budak-budak saya trauma kejadian tu. Jadi bila tadi kita sembang dengan kawan-kawan ni, kita nak ambil lah sikit taladan supaya kita rakyat Malaysia ni sama-sama insaf lah. Sampai sekarang peristiwa berdarah Felda Lubuk Bawah tak tahu siapa punca, siapa bunuh siapa. Yang kami tahu, orang Lubuk Bawah guna ketui bata depan rumah kawan tu, beli nak buat rumah. Ketui bata tu dia buat pertahankan diri balin kan. Yang orang Lubuk Bawah ni dia mana nak tahu kata nak berperang. Tapi kita tahulah yang mai tu hari daripada luar. Mai orang-orang daripada luar
cara mereka bercakap pun daripada ni lah, daripada Kelantan, Terengganu apa semua kan. Jadi kita risau supaya saya nak buat ni supaya kita dapat teladan, supaya kita insaf-insaf lah, terutamanya tok-tok guru ni. Okey, sampai ke satu tahap mereka nak berimpun kan, nak menghalalkan darah siapa-siapa ni. Kita takut dia jadi konsep lama tu, yang dulu kita dah biak-biak kan. Sampai dulu, zaman dulu saya pergi belajar kat Syria. Bila saya pergi belajar kat Syria, pandai pula kawan-kawan kita yang duduk kat Syria ni bagi pesan kat saya, "Ami, sini Syria, bukan Malaysia. Kat Malaysia boleh kita kata maha Fir'aun, maha apa semua kan, pemimpin kita boleh kutuk. Kat sini tak boleh kutuk sebab Syria ni bahaya dia kata. Kalau hang kutuk pemimpin, hang masuk dalam." Jadi saya cakap, hak tu saya tak pernah cakap dekat orang-orang, dekat orang yang kita berparti ni, saya cakap kan, kat pemimpin kita saya tak pernah cakap macam tu. Kebanyakan orang yang belah sana lah duk cakap kan, pasal maha Fir'aun pada ketika itu, sampai ke tahap tu. Dan orang kata apa, darah orang UMNO ni halal pula masa tu kan. Itu yang jadi tu. Adalah orang kata apa, daripada apa tu, amanat-amanat tu yang kita dulu ada, amanat-amanat tu. Itu amanat-amanat tu yang berbahaya, yang menyebabkan kita boleh terjumus ke dalam apa, persengketaan sesama kita, yang boleh menyebabkan kita berbunuh sama diri kita sendiri. Jadi saya nak ambil kesempatan yang segera ni supaya kita nasihatkan. Kita dengar sebelum 19 hari bulan ni macam-macam nak berlaku. Jadi kita minta supaya kita buatlah teladan yang baik apa yang berlaku pada dulu, pada zaman-zaman dulu ni, zaman yang depan mata saya masa saya budak sekolah lagi. Saya tak mau dah berlaku macam tu pada ketika ini. Jadi kita pun sekarang ni dah cerdik, pandai dah. Jadi kita janganlah nak ekstrim-ekstrim sangat. Kita bagi peluang pada kerajaan sekarang. Lepas ni kita bagi pula pada kerajaan, kalau 5 tahun nanti kita bagi pula, biar mereka selesaikan masalah rakyat. Kita nak pemimpin-pemimpin kita fikir. Sekarang ni masa mereka memerintah, dan Agung telah memperkenankan kerajaan yang sekarang ni. Jadi biarlah kerajaan ini, kerajaan perpaduan ni membina, supaya membina negara ini dengan baik dan rakyat mendapat manfaat, insya-Allah. Jadi kita jangan kacau. Jadi kita tak mau bila kita dah main isu-isu politik ni, dah dulu dah main dah masa isu politik, masa nak bertanding dulu apa semua kan, election tu hari. Tapi sampai sekarang ni kita masih terbawa-bawa. Depa dah masuk pejabat, duk tengah fikir lagi orang duk kata apa kat ni. Jadi cuba kita biarkan depa selesaikan. Jadi kita bantu, terutamanya pembangkang-pembangkang di parlimen, bawakan usul apa-apa nak bawa untuk mensejahterakan rakyat, mengharmonikan rakyat, mendamaikan negara kita ni. InsyaAllah itulah sikit sebanyak pedoman yang kita dapat, yang pengalaman saya lah pada ketika itu. Mungkin boleh ada cadangan bagaimana nak kekang isu yang sekarang ni yang diorang cetuskan, iaitu menyemarakkan kebencian, menghasut rakyat, memfitnah lagi. Jadi lama-lama kita risau, lama-lama dia jadi api. Bila jadi api ni semua terbakar kan. Jadi mungkin ada cadangan macam mana nak buat kita nak mengelakkan daripada kejadian sama berulang. Okey, cadangan saya, kita harap pemimpin-pemimpin parti politik ni, mereka ni lah yang dapat membentuk balik pemikiran penyokong-penyokong mereka. Jangan mereka lagi mengapi-ngapikan. Yang kita duk risau sekarang ni sebab pemimpin-pemimpin sendiri lagi duk tak puas hati lagi. Duk kata Agung buat macam ni tak betul lah, buat masih lagi tak puas hati dengan istana apa semua kan. Bila pemimpin tu tidak dapat menerima kenyataan, jadi yang bawah-bawah ni lagi lah, dia jadi macam kita duk mengapi-ngapikan penyokong-penyokong kita. Jadi kita harap kepada pemimpin-pemimpin parti, terutamanya pengurusi-pengurusi parti ni, nasihatkan secara orang kata berdepan, secara terbuka, bagi tahu okey, relax kan. Macam mana dulu Barisan Nasional kalah, kita tak buat apa-apa pun, kita kata kan, kita tengok Barisan Nasional bila kalah, relax. Dulu zaman dulu jatuh kan, sedangkan kita dulu pun kuat ke
wah, kerusi kita lebih besar daripada sekarang ni, tapi kita relax kan. Kita tak buat apa-apa, kita bagi orang membentuk kerajaan dulu, kita tak kacau. Kita minta sekarang ni kerajaan ni tengok macam ni, masalah anak kecil ni macam mana, kita kena check tengok sebab apa dia menangis, susu tak ada ke apa kan. Jadi pemimpin ni kena macam tu. Melihat masalah rakyat kan, bukannya pemimpin nak mengapi-ngapikan, mengadu domba, jadi pergaduhan apa semua. Kita tengok negara Arab macam mana. Saya pernah duduk negara Arab 1994, saya duduk di Syria, aman damai, pukul 3 pagi 4 pagi boleh jalan. Tapi bila dah berlaku macam ni sekarang, dah tak guna dah. InsyaAllah. Terima kasih.